Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Luqman bin Mahamuddin dari unit PSB2. Dan video pada kali ini ialah video tentang pembentangan RPH. Jadi RPH saya akan dilaksanakan pada minggu yang ke-25, iaitu pada hari Khamis, bertarikh 7 Januari 2021, tahun 2 Bestari. Masa yang akan dilaksanakan ialah pada pukul 10.45 pagi sehingga 11.45 pagi, iaitu selama 1 jam ataupun 60 minit. Jadi mata pelajaran ialah pendidikan seni visual tahun 2. Jadi unit yang saya akan ajarkan kepada murid ialah unit 7, iaitu burung kenek-kenek. Dan tema yang akan saya gunakan dalam PDP ialah bertemakan objek alam semula jadi. Tajuk yang akan saya laksanakan dalam PDP pula ialah tajuk topeng, yang terdapat dalam bidang yang ketiga, iaitu membentuk dan juga membuat binaan. Baiklah, seterusnya ialah standard kandungan. Standard kandungan bagi RPH saya terdapat dua, iaitu yang pertama 1.1 iaitu bahasa seni visual, dan yang kedua iaitu kemahiran seni visual. Standard pembelajaran pula 1.13 kurungan 2 Roman. Baiklah. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan, imbangan dan penegasan dalam bidang membentuk dan membuat binaan yang ada pada topeng. Kemudian 2.1.3 kurungan 2 Roman mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, iaitu bentuk, jalinan, imbangan dan penegasan melalui media dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan menggunakan teknik binaan dalam penghasilan topeng. Baiklah. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid berjaya menghasilkan sebuah topeng dengan menggunakan teknik binaan. Baiklah, seterusnya ialah aktiviti PDPC. Aktiviti PDPC terbagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah persepsi estetik yang akan mengambil masa selama 5 minit. Okey, dalam persepsi estetik ini terbahagi kepada 2 pula, iaitu yang pertama pengurusan bilik darjah. Jadi untuk pengurusan bilik darjah ini, arahan ringkas dan mudah difahami daripada guru, persediaan murid untuk sesi pembelajaran. Jadi di sini guru akan memberikan arahan kepada murid secara ringkas agar mereka mudahlah untuk memahami apa yang dinyatakan oleh guru. Dan untuk pengurusan bilik darjah juga, di sini murid akan bersedialah untuk sesi pembelajaran. Okey, yang kedua terdapat set induksi. Okey, set induksi pula, guru mempersembahkan beberapa gambar burung. Guru memberitahu tentang ciri-ciri yang ada pada haiwan burung. Guru memfokuskan terhadap bahagian kepala burung. Guru mengaitkan dengan isi pembelajaran hari ini. Okey, pada bahagian set induksi ini, jadi guru masih lagi tidak memerlukan isi pembelajaran lah. Cuma guru memerlukan sesi pembelajaran dengan sesuatu perkara yang mengaitkan dengan tajuk pembelajaran tersebut. Okey, jadi di sini untuk RPH saya ini, induksi saya ini mengaitkan burung lah, tentang burung, ciri-ciri burung dan memfokuskan kepada bahagian burung. Okey, jadi untuk bahagian persepsi estetik ini, teori yang saya gunakan ialah teori humanis yang berkaitan dengan kemanusiaan lah. Jadi saya gunakan teori ini supaya murid akan lebih mencintailah dengan alam semula jadi yang ada di sekeliling mereka. Contohnya fauna, iaitu haiwan seperti burung lah. Okey. Kemudian strategi yang saya gunakan ialah kemahiran berfikir. Jadi di sini kemahiran berfikir ini apabila saya menyatakan tentang ciri-ciri burung lah kepada murid, jadi mereka akan berfikir apakah ciri-ciri yang ada pada burung. Okey, seterusnya penerangan. Okey, jadi di sini saya akan menerangkanlah tentang ciri-ciri burung setelah saya menyoal mereka lah
saya akan menerangkan kepada mereka tentang ciri-ciri yang ada pada burung. Okey, kemudian flashcard, kaedah yang saya gunakan ialah kaedah flashcard. Kaedah flashcard ini saya gunakan apabila menunjukkan beberapa keping gambar burung lah terhadap murid. Okey, manakala habit of mind ialah imajinasi dan berfikir. Jadi di sini murid akan berimajinasi lah dan juga berfikir tentang apa ciri-ciri yang ada pada burung, dan apa yang ada pada bahagian kepala burung. Okey, seterusnya 5P. Okey, 5P saya mengambil penggambar jalinan. Hal ini kerana pada bahagian ini ia mengaitkan dengan subjek sains lah, iaitu gambar jalin antara subjek seni dan juga sains, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri burung. Okey, KBKK pula mengingat dan memahami. Jadi murid di sini akan menggunakan kemahiran mengingat lah, iaitu mereka akan mengingat kembali apa itu ciri-ciri yang ada pada burung. Kemudian mereka juga akan memahami lah apa yang saya cuba sampaikan kepada mereka, iaitu ciri-ciri burung. Okey, yang terakhir ialah kemahiran. Kemahiran di sini ialah kemahiran set induksi dan juga kemahiran penerangan. Okey, baiklah. Jadi seterusnya ialah bahagian aplikasi seni. Bahagian ini akan mengambil masa selama 10 minit. Okey, jadi untuk aplikasi seni, guru menerangkan tentang definisi topeng dan topi serkup kepada murid. Jadi saya akan memberi definisi lah. Saya akan terangkan definisi kepada murid, iaitu maksud topeng dan juga topi serkup. Okey, kemudian guru menunjukkan beberapa contoh topi serkup kepada murid. Untuk bahagian ini saya akan tunjuklah beberapa gambar yang menunjukkan topeng serkup lah. Kemudian guru menyatakan bahasa seni visual yang terdapat pada karya topeng. Jadi untuk ini setelah saya menunjukkan contoh topeng serkup kepada murid, okey, jadi saya akan jelaskanlah kepada murid bahasa seni visual yang apa yang ada pada topeng tersebut. Ada unsur seni apa, ada persediaan apa pada topeng serkup tersebut. Okey, kemudian guru menjelaskan dan mempersembahkan beberapa alat dan bahan yang digunakan. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa lah alat dan bahan yang digunakan dalam penghasilan topeng serkup. Okey, seperti kertas warna, pensel, kad manila, gam dan macam-macam lagi lah. Okey, seterusnya guru mempersembahkan video demonstrasi penghasilan karya topeng. Jadi untuk langkah terakhir dalam aplikasi seni ini, saya akan menunjukkan satu video proses untuk menghasilkan sebuah topeng serkup, supaya murid-murid akan lebih jelas lah tentang tentang bagaimana untuk mereka hasilkan topeng serkup. Baiklah, dalam bahagian ini teori yang saya gunakan adalah teori kognitif. Kemudian strategi pula pembelajaran kontekstual. Seterusnya teknik yang saya gunakan ialah teknik demonstrasi. Jadi di sini saya akan buat satu demonstrasi lah kepada murid tentang penghasilan topi serkup. Seterusnya kaedah penerangan. Jadi di sini saya akan menerangkanlah kepada murid tentang cara-cara untuk memastikan topi serkup, alat dan bahan, dan juga beberapa maklumat tentang bahasa seni visual. Okey, untuk 5P pula saya memilih penyerapan pengetahuan. Jadi di sini murid akan menyeraplah pengetahuan yang disampaikan oleh guru tentang maklumat-maklumat seperti bahasa seni visual, tentang cara penghasilan dan juga alat dan bahan lah. Okey, untuk aplikasi seni ini saya menggunakan satu item, iaitu peta pokok. Peta pokok ini saya menggunakannya pada bahagian bahasa seni visual lah.
Jadi untuk menerangkan bahasa seni visual itu, saya memilih untuk membuat dalam bentuk iting, iaitu peta pokok. Okey. Kemudian habit of mind ataupun home. Murid ketika ini mendengar, melihat dan meneliti. Jadi ketika saya membuat penerangan tentang semua maklumat itu, murid akan mendengar, akan melihat dan juga menelitilah apa yang saya sampaikan kepada mereka. Okey. KBKK, mengaplikasi dan juga menganalisis. Jadi di sini murid akan aplikasilah apa yang telah saya sampaikan kepada mereka, dan juga analisis alat dan bahan apa yang sesuai untuk mereka gunakan dalam penghasilan karya topeng. Okey, kemahiran. Okey, untuk bahagian kemahiran, saya guru akan menggunakan kemahiran penerangan. Baiklah, untuk kemahiran, guru akan menggunakan kemahiran penerangan dan juga kemahiran penggunaan sumber bahan. Jadi di sini guru perlu bijaklah untuk menerangkan kepada murid tentang alat dan bahan yang digunakan dalam penghasilan karya. Baiklah, seterusnya ekspresi kreatif. Untuk bahagian ini akan mengambil masa selama 30 minit. Jadi untuk bahagian ini, murid akan menyediakan alat dan bahan untuk melakukan aktiviti penghasilan topeng. Murid juga akan menghasilkan topeng dengan menggunakan teknik binaan. Hasil kerja murid akan dikumpul oleh guru. Murid mengemas dan membersihkan meja setelah menyiapkan penghasilan topeng. Jadi untuk bahagian ini, untuk bahagian ekspresi kreatif, jadi murid akan menghasilkan satu karya topeng lah, topeng serkup. Jadi untuk bahagian ini, teori yang saya gunakan adalah teori konstruktivism. Jadi saya memilih teori inilah sebab pada bahagian ini murid akan menghasilkan satu karya topeng berdasarkan kreativiti mereka lah. Jadi seterusnya, strategi yang saya pilih pula ialah strategi berpusatkan murid. Ini kerana pada bahagian ini, bahagian ini lebih memfokuskan kepada murid lah, kerana murid akan diberi masa untuk menghasilkan satu karya lah, manakala guru pula hanya sebagai pembimbing murid sahaja. Okey, seterusnya ialah teknik. Teknik ialah teknik meneroka, iaitu meneroka alat dan bahan apa yang sesuai untuk digunakan dalam penghasilan karya topeng serkup ini. Kaedah pula, saya memilih untuk menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah yang terdapat dalam PDP saya ini ialah masalah tentang alat dan bahan apa yang sesuai yang digunakan. Seterusnya, macam mana ataupun bagaimana untuk menghasilkan topeng serkup tersebut. Jadi di sini murid akan berfikirlah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan guru pula hanya sebagai pembimbing je lah. Okay, kemudian 5P. 5P yang terdapat dalam bahagian ekspresi kreatif ini ialah penyerapan pengetahuan. Okay, seterusnya habit of mind pula. Murid ketika ini hanya membentuk, membina dan juga menjana idea lah. Okay, membentuk ini terdapat ketika mereka menghasilkan topeng lah. Kemudian membina dan menjana idea ini, mereka akan melakukan kedua perkara ini ketika mereka ingin melakar ataupun merangkalah karya topeng mereka. Baiklah, seterusnya KBKK pula, menganalisis dan juga mencipta. Jadi setelah murid menganalisis apa alat dan bahan yang sesuai digunakan dan mereka mengetahui bagaimana untuk menghasilkan karya, jadi mereka akan menciptalah produk ataupun mencipta karya mereka, iaitu topeng serkup. Kemahiran yang ada pada bahagian ini ialah kemahiran pengelolaan bilik darjah dan juga kemahiran penugahan. Jadi pada bahagian ini, guru perlu memastikanlah bahawa keadaan bilik darjah terkawal dan tidak berlakunya perkara yang tidak diingini, dan juga guru perlu mempunyai kemahiran penugahan lah, supaya guru dapat membimbing mereka dan juga menolonglah
serba sedikit murid-murid mereka dalam ketika mereka menghasilkan karya. Okey, untuk bahagian aktiviti PDPC yang terakhir iaitu apresiasi seni. Untuk bahagian ini akan mengambil masa selama 15 minit. Jadi murid akan mempamerkan karya topeng yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Penutup pula terbagi kepada dua, iaitu penutup kognitif. Guru mengimbas kembali isi pembelajaran tentang konsep topeng serta alat dan bahan yang digunakan. Penutup sosial pula, guru mempersembahkan lagu burung kenek-kenek dan murid menyanyi bersama-sama. Okey, teori yang saya pilih untuk bahagian ini ialah teori sosialis lah, supaya mereka lebih bersosial, lebih berkomunikasi lah, ataupun lebih gemar untuk bercakap tentang apa yang mereka hasilkan. Kemudian strategi pula, strategi yang saya pilih ialah strategi pemusatan bahan, kerana pada bahagian ini ianya lebih fokus kepada hasil akhir karya murid lah, iaitu topeng sekup. Jadi di sini bahagian ini lebih memfokuskan kepada apa tersiratnya karya topeng tersebut. Okey, teknik pula ialah teknik nyanyian. Teknik ini akan dilaksanakan pada akhir pembelajaran, iaitu ketika mereka menyanyikan lagu burung kenek-kenek. Okey, kaedah pula kaedah penutup. 5P yang terdapat dalam bahagian ini ialah penilaian dan penggabung jalinan. Okey, penilaian berdasarkan karya topeng sekup murid-murid lah. Manakala penggabung jalinan pula adalah gabung jalin antara subjek pendidikan seni visual dan juga muzik. Habit of mind pula ialah bercerita. Okey, untuk bahagian ini murid akan berceritalah tentang pengalaman mereka ketika menghasilkan karya ataupun maksud yang tersirat lah pada karya mereka. KBKK pula menilai, dan kemahiran ialah kemahiran penutup. Okey, seterusnya untuk aktiviti pembelajaran abad ke-21, saya memilih kemahiran analitikal, bahan bantu mengajar ataupun bahan bantu belajar. Saya hanya menggunakan buku teks pendidikan seni visual, muka surat 56 hingga 61, pembesar suara, komputer riba dan juga LCD. Manakala untuk elemen merentas kurikulum, saya memilih nilai murni, kreativiti dan juga inovasi. Manakala kebat pula yang terdapat dalam RPH saya ini ialah mengaplikasi dan juga menganalisis. Nilai pula yang terdapat dalam RPH ini ialah kesungguhan aktiviti serta kreatif. Tahap penguasaan, ini saya letakkan 5 lah, iaitu tahu, faham dan boleh buat dengan barat terpuji. Dan juga pentaksiran ataupun penilaian, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan suatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. Okey, baiklah, itu sahaja maklumat-maklumat yang ada dalam RPH saya. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.